Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrunillah. Pagi ini kita dapat bertemu lagi bagi meneruskan kuliah tadabbur tematik, iaitu telah berdasar kepada buku yang bertemakan hidup mengabdi, hidup berbakti. Jadi tuan-tuan dan puan yang memiliki buku ini bolehlah buka di halaman 281. Kita berada di penghujung kuliah kita. InsyaAllah tak lama lagi kita akan menghabiskan siri tadabbur ini. Tuan-tuan dan puan kita sebelum ini telah pun kita menyentuh tentang infak. Jadi kita akan melihat, kita akan membaca seberapa banyak ayat-ayat berkaitan infak. Dan kita melihat bahawa ibadah infak ini satu ibadah besar, tuan-tuan dan puan. Sebab itu ia sering digandingkan dengan solat. Jadi tuan-tuan dan puan, mari kita membaca surah Baqarah ayat awal, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan mereka berinfak dengan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Kemudian surah yang sama ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah akan salat dan keluarkanlah zakat serta rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian ayat 83. Ini semua daripada surah Baqarah. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Dan katakanlah kepada sesama manusia dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan dirikanlah akan salat serta keluarkanlah zakat. Dalam ayat 110. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Kemudian dalam ayat 177. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Dan mengerjakan seseorang akan salat serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka telah menunaikan janji. Tapi berapa banyak ayat yang saya baca tadi? 4, 5 ayat daripada surah Baqarah sahaja. Itulah kita nak melihat betapa penting, besarnya infak, termasuklah zakat. Sebab itu selalu digandingkan setelah solat, infak, zakat, infak, zakat. Jadi apakah maksudnya? Kena fahamlah sini bahawa di situlah kita kena benar-benar sedar bahawa infak itu atau termasuk juga zakat itu adalah amalan yang sangat utama di sisi Allah. Jadi keutamaan kita melihat digandingkan dengan solat. Solat adalah ibadah yang jelas memperlihatkan hubungan kita dengan Allah. Mana dia kaedahnya solat itu vertikal. Mana dari kita ke Allah. Mana vertikal. Menjurus ke atas. Sementara itu, infak ataupun zakat ini adalah satu ibadah yang sifatnya ialah horizontal. Maknanya dia mendatar begitu. Maksudnya, ibadah infak ini melibatkan sesama manusia. Kita memberi infak, memberi zakat kepada sesama manusia.
Mari kita lihat. Maka di dalam amalan-amalan inilah Allah sebenarnya sangat suka kalau kita melakukan ibadah menolong orang ni, membantu orang lain. Ya? Kenapa? Dia kaitan dengan Allah. Allah itu sendiri berbuat baik pada kita. Bagi kita rezeki, bagi kita kemewahan, bagi kita kesenangan. Maka Allah minta kita kongsi sedikit daripada nikmat pemberian Allah itu kepada orang lain. Dengan berbuat demikian Allah angkat darjat kita. Allah angkat amalan kita dengan diberi nilai yang sangat dahsyat. Sebelum ini pun kita telah membaca ayat-ayat berkaitan dengan nilai ibadah. Nilai sedekah ataupun nilai infak tu. Yang mana nilainya sehingga disebut sebagai 700 kali ganda. Itu yang disebut di dalam surah Baqarah ayat 261. Ya. Jadi kita bayangkanlah demikianlah besarnya nilai, value infak di sisi Allah. Maknanya Allah suka kita ni melakukan infak. Jadi pada kita yang nak beramal, nak dapatkan ganjaran amal yang sangat besar, marilah kita berinfak. Solat itu amalan kita dengan Allah. Tapi infak ini kita dengan sesama manusia. Jadi yang ini Allah suka. Di situ, kerana di situlah terletaknya al-bir yang kita sebutkan tadi. Sebab itulah tajuk buku ini kisarannya adalah di sekitar bagaimana kita mengabdi diri, iaitu beribadat. Itu yang dikata hidup mengabdi. Mana seluruh hidup kita ni adalah untuk mengabdi diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Sesuai dengan misi atau tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, tidaklah aku cipta kamu, wahai jin dan manusia, melainkan supaya kamu semua mengabdi diri kepadaku. Itulah prinsip dasar kita. Maka kita beribadah. Dan di dalam ibadah itu ada lagi satu amalan yang disebut sebagai berbakti. Hidup berbakti. Itu sebab tajuk buku ni hidup berbakti. Jadi antara bakti yang kita sudah kupas ialah berbakti, berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kemudian kita melakukan segala amalan baik termasuk akhlak yang mulia sehingga memberi senyuman kepada orang pun dianggap satu amalan bakti. Apatah lagi lah menolong orang dalam kesusahan. Ya? Macam hari ini kita melihat sebahagian umat Islam sendiri berada di dalam kemiskinan, di dalam keadaan kelaparan akibat peperangan, akibat pelarian. Segala sumbangan kita membantu mereka dianggap amalan bakti. Jadi sebab itu secara umumnya kita melihat dia berada di dalam amalan atau ibadah infak, sedekah, jariyah, apalagi wakaf, sumbangan, derma, apa sajalah masuk dalam kategori infak. Maka tuan-tuan perempuan, sebab itulah infak ini bukan ibadat yang kecil. Ia adalah satu ibadat besar kerana di dalamnya amalan itu menjadi takwa kita kepada Allah. Sedangkan zahirnya sumbangan itu sampai kepada sesama manusia. Di situlah terdapat disebut nilai-nilai kebaktian tadi. Dan salah satu kita selalu diingatkan tentang amalan sedekah jariyah. Mari kita melihat sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعون. Daripada Abu Hurairah bahawa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila seorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Pertama, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiganya, anak soleh yang sentiasa berdoa kepadanya. Itulah 3 yang disebut daripada hadis sahih riwayat Muslim. Daripada hadis itu jelas menunjukkan bahawa betapa besarnya amalan sedekah, infak. Jadi infak yang disebut dalam hadis inilah sedekah jariah. Jadi sedekah jariah ini dikhususkan sedekah yang kita tinggalkan. Biarpun dah kita tinggal, dia masih dimanfaatkan oleh orang ramai, maka mengalir terus ganjaran pahala kepada mereka ini. Inilah 3 perkara ini, 3 perkara besar yang kita kena fokus. Iaitu pertama, sedekatun jariah. Sedekah yang mengalir terus. Itu makna jariah ni dari lafaz kata jar, lari, berlari. Makna air sungai itu dia mengalir terus. Itu maksud dia. Makna ganjaran daripada sedekah itu terus mengalir. Walaupun dia telah mati. Sebab itu hadis ini menyebut bahawa segala amalan anak insan ini, anak manusia ini, anak Adam ini terputus ketika mati. Kecuali 3. Makna 3 amalan ini tak putus walaupun kita sudah mati. Pertama, sedekah jariah. Apa saja yang kita sumbangkan, manfaatnya dapat terus dirasai oleh orang lain, maka dia terus mengalirkan ganjaran. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ingat baik-baik, ilmu yang dimanfaatkan. Itu sebabnya kita ini, umat Islam ini, bagi yang sadar, kita kena mengajar. Berkongsi ilmu. Bukan maknanya kita yang mengajar ni kita yang pandai. Ataupun kita yang lebih ilmu. Tidak. Tapi kerana kita sedar bahawa ilmu yang ada pada kita perlu dikongsikan, dibagi-bagikan kepada orang lain. Kenapa? Kerana ialah akan memberi manfaat. Kalau ilmu itu untuk kita sekadar seronok sendiri, untuk kita tahu, rasa diri itu pandai sahaja, maka manfaatnya taklah ke mana. Sebab manfaat tu mesti kita sebarkan, barulah dia jadi kebaktian. Maka ilmu itu perlu dikongsikan, diajar. Kerana ilmu yang bermanfaat ini dia seperti mana juga infak. Sifatnya, ingat balik dulu saya mentadabbur ayat Baqarah, ayat surah 2, ayat 261. Bahawa infak itu sifatnya, cirinya hidup, tumbuh, berkembang. Sama juga dengan ilmu. Ilmu ini suatu yang hidup, tumbuh, berkembang. Orang yang menerima ilmu, dia akan beramal, dapat kebaikan manfaat daripada ilmunya. Kemudian dia pula berkongsi dengan orang lain, maka ilmu itu berkembang. Sebab tu kita melihat hari ini ilmu yang kita dapat ni daripada sumbangan berapa ramai orang-orang yang mendahului kita. Termasuklah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, profesor kita, siapa yang mengajar kita dulu. Berapa banyak. Tersebar luas. Maka manfaat itu sangat besar. Sebab itulah Allah bagi ganjaran tak putus. Selagi mana orang beramal dengan ilmu yang mereka dapat berasbab dari kita, maka selama itu kita akan mendapat ganjaran pahala yang sama seperti orang yang dapat ilmu. Masya Allah. Kemudian yang akhir, doa anak yang soleh. Masya Allah. Sebab itulah satu hadiah kepada kita kerana kita berusaha mendidik, mengasuh anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Karena itulah tuan-tuan dan puan, kuliah kita pagi ini saya akan buat sedikit catatan nota kita.
sekadar itu kuliah kita. InsyaAllah kita bertemu lagi pada besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.